Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum ini kita sudah pernah mendengar berkaitan dengan isu ataupun skandal rasuah Sabah yang menjadi cerita khususnya bagi seluruh rakyat di negeri di bawah Bayu, di negeri Sabah. Skandal rasuah Sabah, skandal rasuah berjemaah yang kita dengar sebelum ini, yang juga melibatkan nama Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor. Kalau benarlah Ketua Menteri Sabah terlibat dan beberapa adun disebut itu benar-benar didapati bersalah, sudah pasti kepada mereka semua ini perlu letak jawatan. Itu bagi pendapat saya, sebab rakyat Sabah tidak mahu ada pemimpin yang kotor. Itu kalau mereka bersalah. Kalau mereka tidak bersalah, nah kita bersyukurlah. Tapi saudara-saudara, ini adalah satu keputusan terkini di mana kerajaan Sabah, Haji Ji, sedia lawan saman dakwaan salah laku. Bagaimana kalau kerajaan Sabah dan juga Haji Ji kalah di dalam saman ini? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Kerajaan negeri Sabah menafikan dakwaan yang ditimbulkan oleh tuntutan mahkamah yang difailkan baru-baru ini yang mendakwa Ketua Menteri Sabah Haji Jinor dan kerajaan negeri telah menyalahgunakan kuasa mereka berhubung isu lesen pembalakan. Ini berlaku selepas dua pihak memfailkan saman terhadap Haji Ji dan kerajaan Sabah pada 12 Mac di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berhubung dakwaan penyelewengan dalam jawatan awam. Peguam Besar Sabah Brandon Kit Soh berkata, dakwaan yang dibuat adalah tidak berasas memandangkan prosiding undang-undang yang sedang berjalan antara pihak-pihak berkenaan dan kerajaan akan mengemukakan pembelaan menyeluruh. Ketua Menteri Sabah dan Kerajaan Negeri dengan tegas menafikan semua dakwaan penyelewengan dalam jawatan awam, katanya seperti dilapor Borneo Vox. Tambahnya, dakwaan itu tidak berasas memandangkan prosiding undang-undang yang sedang berjalan antara pihak-pihak berkenaan dan kerajaan akan mengemukakan pembelaan menyeluruh. Kami akan bersungguh-sungguh menentang dakwaan ini dan tidak akan membenarkan dakwaan tidak berasas ini diteruskan tanpa dicabar. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan isu rasuah ini, berkaitan dengan skandal rasuah Sabah, kalau benarlah Ketua Menteri dan beberapa adun terlibat, sudah pasti gesaan terhadap mereka untuk letak jawatan dan paling teruk untuk ditangkap pasti timbul. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan. Setelah timbul baru-baru ini berkaitan dengan isu pengehadan jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal ataupun 10 tahun. Akhirnya ramai yang memberikan respon. Ada pandangan daripada kepimpinan kerajaan, ada pandangan daripada kepimpinan pembangkang juga. Tapi ini satu kenyataan daripada pemimpin MCA, pemimpin MCA yang berkata, Gesa Anwar lepas portfolio Menteri Kewangan ataupun portfolio kewangan. Bukan tempo Perdana Menteri saja, wanita MCA Gesa Anwar lepas portfolio kewangan. Sayap wanita MCA menyambut baik komitmen Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memenuhi janji kempen gabungannya bagi mengehadkan tempo jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Namun, Ketua Penerangan Wanita MCA Chan Queen berpendapat Anwar seharusnya melangkah lebih jauh dengan melepaskan jawatan Menteri Kewangan yang kini turut disandangnya. Dahulu PH menentang keras tindakan PM yang memegang jawatan Menteri Kewangan secara serentak.
Mereka berpendapat penggabungan kedua-dua jawatan memberikan kuasa yang terlalu besar kepada satu individu dan melemahkan pemisahan antara kuasa eksekutif dan otoriti keuangan, katanya pada satu kenyataan. Chan turut menegaskan sejak pentadbiran Najib, tiada Perdana Menteri selepas itu yang memegang dua-dua jawatan tersebut secara serentak, sehingga Anwar mengambil alih pada tahun 2022. Adakah dengan ini kepimpinan daripada MCA, sebenarnya meragui potensi Anwar untuk memegang dua jawatan besar di dalam kabinet sebagai Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Keuangan? Adakah mereka takut ada salah laku, ataupun sebenarnya mereka ada calon daripada Barisan Nasional ataupun mungkin daripada UMNO, daripada PKR? Nah, saudara-saudara, kalau benarlah Anwar Ibrahim ini perlu lepaskan portfolio Kementerian Keuangan, agak-agak siapa yang boleh menggantikan Anwar sebagai Menteri Keuangan, dan adakah kabinet akan dirombak semula? Nah, saudara-saudara, kalau benar Anwar lepas jawatan Menteri Keuangan, portfolio keuangan, Anda boleh komen siapa yang layak untuk gantikan Anwar, atau sebenarnya setakat ini memang tiada yang layak. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah berkali-kali kita menerima berita berkaitan dengan siasatan SPRM terhadap Ismail Sabri, apa dapatan terkini? Adakah ada lagi penemuan baharu ataupun ada lagi safe house yang diserbu? Penemuan lagi ratus juta bilion ke apa berapa? Tak tahulah berapa. Adakah selepas ini ada lagi maklumat baharu? Tapi yang pasti SPRM pasti mendapatkan maklumat terkini dan terbaharu setelah selesai menyiasat bekas Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Dalam satu keputusan bertarikh 18 Mac, SPRM jamin terus siasat semua maklumat berkait kes Ismail Sabri. Saudara-saudara, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Anda boleh lihat produk mana satu yang sesuai dengan Anda, sesuai di mata, sesuai di hati. Jangan kasih lama, klik produk itu. Order macam biasa, macam dekat Shopee. SPRM memberi jaminan dan komitmen untuk terus menyiasat sebarang maklumat yang dikaitkan dengan siasatan kes melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ini bermakna siasatan pihaknya tidak akan terhenti kepada perlakuan rasuah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan penemuan wang tunai serta jongkong emas bernilai RM177 juta. Setakat ini siasatan dan rakaman percakapan berjalan lancar. Sekiranya timbul isu-isu baru, saya memberi jaminan SPRM akan terus menyiasat walaupun isu itu baru timbul, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menerima watika pelantikan sebagai Profesor Adjung di Institut Penyelidikan Perakaunan Universiti Teknologi Mara yang disampaikan oleh Naib Kansellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Syahrin. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, Azam berkata siasatan tidak tertumpu kepada isu berkaitan perolehan serta perbelanjaan dana bagi promosi keluarga Malaysia sahaja, tetapi turut menjurus kepada maklumat baharu serta hasil risikan termasuk file-file serta dokumen yang dibuka berkaitan aset yang diisytiharkan Ismail Sabri. Selain itu, Ismail Sabri juga perlu menjawab tentang isu-isu rasuah yang dikaitkan serta ditomahkan terhadap beliau untuk membantu siasatan. Nah, saudara-saudara, Azam dilaporkan Ismail Sabri dikategorikan sebagai suspek kes terbabit selepas beberapa saksi, termasuk beliau sendiri dipanggil memberi keterangan.
Jadi kita nantikan saja. Kalaulah bekas Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri bersalah, sudah pasti kalau beliau dapat dibuktikan bersalah, memang tidak lain dan tidak bukan, beliau akan ditangkap. Tapi kita harap semuanya baik-baik saja. Kita nantikan saja apa keputusan yang akan dicapai nanti. Saudara-saudara, apa komen Anda?